wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana juga difardukan puasa itu ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Jikalau kamu benar-benar berpuasa, zahir dan batinnya, pasti kamu akan mencapai maqam taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, tamu-tamunya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpah dan kurnianya Allah, kita diberi peluang sekali lagi untuk masuk ke dalam bulan yang penuh barakah. Bulan yang digandakan pahala yang sunat menjadi wajib, dan pahala yang wajib berpuluh-puluh dan beratus-ratus kali ganda. Dan ada dikurniakan pada bulan ini juga satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bagai-bagai lagi lah kelebihan yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada orang yang beramal ibadat di bulan yang barakah Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang tidak diharamkan oleh Allah kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW sabda dalam satu hadisnya, Nabi kata, "Lau azinallahu lis-samawati wal ard an yatakallama labasyarta man shoma ramadhana bil jannati." Kalaulah Allah Ta'ala izinkan kepada langit dan bumi ini bercakap. Nah, kalau Allah Ta'ala izin langit bumi ini boleh kecek. Nah, labasyarta, nescaya langit bumi ini akan bercakap, beri berita gembira. Dia akan kata kepada mana-mana orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka syurgalah balasannya. Tetapi oleh kerana langit bumi ini tidak diizin oleh Allah Ta'ala untuk bercakap, nah, kita pun tak bisa dengar langit bercakap, bumi bercakap. Nah, maka kerana itu kita tak dapat suatu yang mencarikan adat untuk meyakinkan jiwa kita, iman kita. Nah, orang-orang zaman dulu nak menambah keyakinan mereka tu, mereka lihat sendiri amrun khariqunil adah, perkara-perkara yang mencarikan adat yang berlaku ke atas diri Nabi SAW yang dipanggil mukjizat. Nah, tapi kita sekarang ni jauh dengan Nabi, dan mukjizat-mukjizat yang telah disaksikan oleh sahabat dulunya tak ada dah. Hanya kita yakin berlaku benda tu kerana khabar yang sampai kepada kita tu mutawatir. Nah, bilangan sahabat yang menceritanya tidak mungkin boleh sepakat untuk berdusta. Maka khabar yang mutawatir ni memberi faedah yakin. Tetapi ada satu mukjizatnya, iaitu Al-Quran, yang Allah Ta'ala juga turunkan pada bulan Ramadan.
syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi satu-satunya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal sampai ke kita sekarang ni ialah Al-Quran. Pun begitu hebatnya kalau kita boleh yakin seperti sahabat-sahabat Nabi, maknanya kelah kita tu memang orang panggil apa? Dibangga-banggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kenapa? Karena kita tidak duduk sezaman dengan Nabi. Tapi kalau kita boleh yakin serupa dengan sahabat, oh hebat Nah, bagaimana sahabat yakinnya dia? Antara lain kata Sayyidina Umar, "Lau kushifal ghita'u," kalau dibukakan hijab. Nah, lau kushifal ghita'u, nah, kalau dibukakan tabir hijab yang mendinding kita daripada nampak pahala, nampak syurga, nampak nikmat-nikmat syurga, kalau Allah Ta'ala buka ke orang panggil hijab tersebut, mazdadtu yaqinan, nescaya tak bertambah keyakinan aku. Itu maksudnya apa? Maksudnya para sahabat Nabi ni buat hijab, amal ibadat, taat pada perintah Allah Ta'ala, keyakinan dia tu seperti lihat benda yang tidak nampak. Sebab tu dia kata lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Kalau dibukakan hijab, nampak syurga, nampak nikmat-nikmat syurga, tak bertambah apa-apa keyakinan aku. Artinya apa? Sama keyakinan para sahabat Nabi sebelum dibukakan hijab dengan selepas dibukakan hijab. Macam kita sekarang ni syurga tak nampak dari sini. Pahala tak nampak. Nikmat-nikmat syurga pun tak nampak. Maka sebab tu kita buat amal ibadat pun gitu jelah. Lebih kurang begitu dari sini. Sebab apa? Sebab tak nampak. Cuba kalau nampak syurga, jelas-jelas depan mata kita. Nah, ada kelakuan ibadat kita malah seperti sekarang. Tak lah. Rajin sungguh lah. Kenapa nampak syurga tu? Nampak bidadari tu. Dari sini. Nampak nikmat syurga tu. Tapi oleh kerana bagai tak nampak, gitulah kita duk buat juga. Lepas tu buat tu kenapa? Ada ilmu yakin. Ada ilmu hak yakin. Cuma yakin kita tu berdasar dengan ilmu semata-mata. Tidak naik kepada tahap hakul yakin, ainul yakin sampai kepada kamalul yakin. Nah, maka keyakinan nak naik kepada tahap daripada ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, ini memerlukan kepada mujahadah. Nah, bersungguh-sungguh di jalan Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mana-mana orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjuki mereka pada jalan kami. Maka kalau kita benar sidqun niyah, benar pada niat, benar pada qasad, maka bulan Ramadan inilah bulan yang benar-benar kita perlu jadikan madrasah tarbiyah, madrasah untuk menempa nafsu kita yang jahat. Karena sebenar-benar musuh yang disabdakan oleh Nabi SAW itu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kita. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh sebenar-benar yang berseteru dengan kamu itu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kamu sendiri. Nah, kita duk ingat orang yang maki kita, caci kita, laknat kita ke, keji kita ke, ngopak ke kita ke, buat khianat pada kita, itulah musuh kita. Tidak. Mengikut orang-orang tasawufnya, itu bukan musuh. Lepas tu, siapa orang-orang yang buat khianat, buat jahat pada kita tu? Orang-orang itu ialah orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, sama seperti kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan dia. Gitu. Yang sebenar-benar musuh tu siapa? Iaitu nafsu jahat kita sendiri. Maka kerana itulah, kata setengah daripada orang arif billah, man tawahama anna lahu aduwan min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa yang menyangka bahawasanya ada bagi dia tu musuh yang terlebih berseteru daripada nafsu dia sendiri,
maka sedikit sebenar-benarnya dia tu mengenali diri dia sendiri. Mana dia kurang kenal diri dia. Ya, tu macam mana tak kenal, Ustaz? Saya tahulah saya siapa, nama apa, lahir di mana. Ni. Bukan makna kenal tu, hak tu bukan. Kenal hak dalam ni. Hak dalam diri kita tu. Sebenar-benar diri tu, iaitu roh yang ada padanya akal dengan nafsu. Jadi kalau orang tu dia ada anggapan dalam hati dia bahawasanya ada lagi musuh yang lebih berseteru daripada nafsu dia sendiri, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Sedikit dia kenal diri dia sendiri. Maka kerana itulah Allah Ta'ala wajibkan pada bulan Ramadan ni kita kena lapar, puasa. Kerana apa? Kerana nafsu ni satu makhluk Tuhan yang tak ada nak bertanding dengan jahatnya, kalah segala syaitan pun surrender. Oh gitu. Makhluk Tuhan yang paling jahat ialah nafsu manusia. Sebab itulah kalau ada orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, itu tak betul tu. Tak mahu mari mana perkataan itu. Bukan hadis Nabi SAW. Itu cakap apa orang tua-tua. Kalau kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, siapa jin hak paling baik? Jin hak paling baik, hak bersahabat dengan Nabi SAW. Betul tak? Jin ada hak sahabat Nabi. Dalam Quran itu ada suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ada hadis-hadis yang diriwayat oleh jin yang pernah belajar dengan Nabi SAW. Hingga ulama tulis satu kitab Musnadul Jin. Dan ada juga ulama ditanya soalan-soalan agama oleh jin. Antara lain Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Misri. Itu ditanya soalan oleh jin. Anjing mai gonggong surat, soalan-soalan daripada jin. Jadi kalau kita kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, beratlah. Sebaik-baik jin sahabat Nabi. Sejahat-jahat manusia siapa? Fir'aun. Takkan sahabat Nabi lebih teruk pada Fir'aun? Jadi perkataan itu tidak tepat. Bahkan salah. Ya betulnya sejahat-jahat jin siapa? Iblis. Iblis itu jin yang paling jahat. Usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam suratul Kahfi. Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala suruh para malaikat hormat kepada tu Adam. Semua para malaikat tu hormat melainkan iblis. Lalu Allah Ta'ala kata, adalah iblis tu setengah daripada bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Derhaka dia, tidak taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sejahat-jahat jin iblis. Sejahat-jahat iblis, jin ni sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Tu. Kenapa? Kerana iblis tak pernah yang ngaku dia diri Tuhan. Iblis kata, qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Katanya iblis, demi keagungan engkau, ya Rabbi, qala rabbi, hei Tuhanku, bi izzatika, dengan keagungan engkau, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan melarakan semua anak cucu cicit Adam. Artinya iblis itu kena Tuhan. Dia bersumpah dengan keagungan Tuhan. Bahkan dia kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau sang pencipta yang menciptakan aku daripada api, tu Adam daripada tanah. Itu tengok. Jadi tu just jahat-jahat jin. Tapi manusia yang paling jahat Firaun, mengalahkan iblis jahat dia. Ana rabbukumul a'la. Mengaku Tuhan tu. Akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Iblis dengar tu ngelim pala. Berani nak ni. Aku tak berani nak mengaku lagu ni. Tengok. Inilah nafsu kita manusia. Maka kerana tu kata ulama arifuna billah, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawa ilaha. Tawaqqa nafsaka, jaga, beringat akan nafsu engkau. La ta'man ghawa ilaha. Jangan berasa aman, tenteram dengan tipu dayanya nafsu. Kenapa? Li'anna nafsal insan, kerana sesungguhnya nafsu seorang manusia.
Nafsu saya seorang, tak seorang lain lah. Nafsu saya seorang ni. Akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana. Lebih jahat dan lebih keji daripada 70 ekor syaitan lagi. Itu. 70 ekor syaitan nak banding dengan nafsu saya seorang, jahat nafsu saya lagi. Berbanding dengan 70 ekor syaitan. Itu dah. Jadi, maka kerana itu nafsunya ketika mana dia dijadikan, Allah Ta'ala tanya man anta wa man ana, engkau siapa aku siapa, jawab ana wa anta mumu aku. Maka nafsu oleh kerana degilnya dia tidak mengaku ketuhanan Tuhan dan tidak mahu mengaku kehambaan diri, dipenjarakan dia di dalam laut ju', dia panggil laut kelaparan. Setelah mana lapar sangat-sangat, barulah nafsu mengaku anta rabbi wa ana abduka. Dah mau nak jadi Tuhan sangat, mu Tuhan lah, aku hamba-Mu. Itu. Jadi Tuhan tahu bahawasanya nafsu manusia ni dia akan tunduk pada perintah Tuhan bila dia lapar. Maka sebab tu ulama-ulama tasawuf kata arkanul mujahadati arba'atun. Rukun-rukun mujahadah itu ada 4. Mana? Antara lainnya selain daripada as-sahru, jaga malam, sahur, az-zikru, zikir, lagi al-uzlatu, uzlah, yang terbesarnya ialah al-ju'u, berlapar. Dan tak mungkin kita boleh rasa berlapar kalau kita tidak puasa. Cuba kalau kita tidak puasa, kita rasa lapar sikit, kita pergi cari makanan selalu. Betul tak? Lapar weh, pergi makan. Tapi kalau kita puasa, lapar ni, puasa apa? Tu. Puasa tu seolah-olah jadi tali kengkang yang mengengkang kita daripada masuk makanan dalam tubuh badan kita. Maka bila ketika mana kita berlapar, saluran darah kita tu jadi sempit. Maka ketika tu syaitan tu susah nak masuk ke dalam jantung hati kita. Nabi kata inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dammihi fadayyiqu majariyahu bil ju'i. Sesungguhnya syaitan ni dia masuk dalam tubuh kita anak Adam. Apa tujuannya dia masuk dalam tubuh kita syaitan? Dia nak pergi ke jantung kita, nak membisikkan bisikan syaitan. Dia panggil khatir syaitaniyah. Bisikan-bisikan daripada syaitan. Ya khatir ada 4. Khatir nafsaniyah, bisikan daripada nafsu. Khatir syaitaniyah, bisikan daripada syaitan. Khatir rabbaniyah, bisikan daripada Tuhan. Khatir malakiyah, bisikan daripada malaikat. Ini disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidi. Bisikan daripada nafsu ni dia beza sikit dengan bisikan daripada syaitan. Bisikan daripada nafsu ni dia orang panggil seperti budak-budak kecil merengek-rengek nak benda dengan mak dia. Itu. Macam mana budak anak kita kan? Belilah mak, nak air lagu tu. Jadi kalau kita adalah hati kita tu bisikan untuk berbuat perkara maksiat pada Allah, seperti budak-budak merengek. Wah lah cepat, tak boleh donok ni. Gitu. Itu daripada nafsu. Tapi kalau bisikan tu dia panggil lah mari ya. Buat kau tu maksiat contoh. Lepas tu kita pun tolak. Astaghfirullahalazim. Dia tak mari dah. Dia mari hak lain pula. Buat benda ni ya. Itu daripada syaitan. Sebab syaitan dia tak penting. Maksiat mana-mana dia tak penting. Yang penting membuat maksiat. Kita tak buat ni, buat ayat tu. Melainkan apabila kita lah, dia buat mari bisikan, kita pun turut. Sedap juga. Baru dia mari tazyin. Dia mari perhias dalam jiwa kita. Gini, kalau mau buat gini. Tu. Itu baru hak syaitan. Maka syaitan ni nak pergi dalam tubuh kita, pergi ke jantung. Sebab tu Nabi kata, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam, la yanzuru ila malakutis samawat. Kalaulah tidak kerana syaitan ni duk kerumung dalam jiwa anak Adam, dalam hati jantung kalbu anak Adam, pasti anak Adam ni boleh lihat alam malakut sebelah atas. Boleh lihat syurga, boleh lihat nikmat-nikmat syurga ke apa. Tapi oleh kerana syaitan penuh duduk mengurumuni dalam kalbu jantung hati kita anak Adam, maka kita tu terhijab, tak dapat lihat. Lihat ni bukan lihat dengan mata, lihat dengan basirah, bukan dengan basar. Lihat dengan basirah. Basar memang sampai bila-bila tak boleh lihat,
melainkan setelah daripada kita mati. Nah, itu. Baik. Dan kita alhamdulillah duduk di awal-awal Ramadan. Yang mana awal Ramadan ni yang kita sedia maklum, Nabi SAW sabda, awaluha rahmah. Awalnya Ramadan ni ialah rahmat. Ay rahmatun minallah. Rahmatun khassatun minallah. Rahmat yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata rahmat, ambo terbaca dalam satu kitab. Nama kitab ni Al-Mawa'izul Usfuriyah. Peringatan-peringatan daripada burung kecil dia panggil. Nah, Al-Mawa'izul Usfuriyah. Kalau di pondok-pondok bulan Ramadan ni antara kitab yang dijadikan daurah lah. Nah, karena kitab ni Imam Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri dia hipung Al-Arba'in minal ahadits An-Nabawiyah. Dia hipung 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga Imam Nawawi hipung hadis 40 hadis. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa dia yang menghipungkan man jama'a arba'ina hadisan, barang siapa yang hipung 40 hadis untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baca, hafal, fahuwa fil afwi wal ghufrani, maka dia di dalam keampunan dan kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu banyak alim ulama kita dia karya kitab Al-Arba'un Al-Arba'in, 40 hadis dia hipung. Satu hadis ambo nak petik pada tengah hari ininya. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Kata dianya Ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, berkata ia Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Nabi sabda al-fajir. Al-fajir ni mana orang jahat. Al-fajir mana orang jahat. Orang buat kerja maksiat. Orang tolu lah kalau kita kan. Orang bengong. Al-fajir mana orang bengong. Orang buat kerja maksiat. Tapi walau dia bengong, dia buat kerja maksiat, dia ni ar-raji rahmatallahi ta'ala. Dia harap kepada rahmat daripada Allah. Tak pernah putus asa dia daripada rahmat Allah. Dia buat maksiat, dia taubat. Dia buat maksiat, dia taubat. Dia buat, dia taubat semua. Buat je taubat, buat je taubat. Itu tak putus rahmat daripada Allah. Orang ni kata Nabi aqrabu ilallah, lebih dekat dia dengan Allah minal abidil muqniti, berbanding tukang yang kuat beramal ibadat. Abid ni makna orang kuat buat amal ibadat, tapi al-muqnit. Muqnit ni maknanya putus rahmat daripada Allah. Sama ada dia sendiri putus rahmat daripada Allah, atau dia memutuhkan manusia lain daripada rahmat Allah. Kalau dia sendiri putus daripada rahmat Allah, artinya dia selamat, dia beribadat banyak-banyak, dia berzikir banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, apa saja dia buat kerja, buat amal ibadat banyak-banyak, rupa-rupanya dia berpegang hatinya di atas amal ibadatnya. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Hikam dia. Dia kata apa? Min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda-tanda yang menunjukkan orang itu hatinya berpegang di atas amalan dia, ibadat dia. Dia rasa dia tu ahli syurga, selamat dunia akhirat. Kerana apa? Kerana dia kuat semaya pula kuat jemaah. Dia kaki masjid, dia tok guru, dia ustaz, dia syekh. Dia rajin semaya tarawih 20 rakaat semua, orang lain dapat jah. Dia banyak buat amal ibadat, baca Quran, sedekah, apa tak ada kira. Maka dia rasa dengan amal ibadat dia beres, dia selamat, garanti syurga. Dia tak akan buat maksiat, tak akan masuk neraka. Itu. Tanda orang ni hatinya lagu tu nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Kurangnya harap dia kepada Allah, atau bahkan putus harapan dia dengan Allah
apabila adanya dia terjatuh melakukan dosa. Bila dia terbuat dosa, maka ketika itu dia kata, Allah, selama kan ni aku duduk semaya tak ada guna rupanya. Boleh juga buat maksiat. Tak payah semaya dah Pak ni. Nah, maya pun buat agak maksiat. Baik semaya. Dengar-dengar pergi. Tengok. Karena dia yang memutuskan diri dia daripada rahmat Allah. Atau makna mukni ni dengan mana dia putuskan orang lain daripada rahmat Allah. Oleh kerana dia abid, dia kuat wa amal ibadat, dia rasa dia hak paling hebat. Dalam kapal ni tak ada boleh setara dia ni. Orang lain pukul 3-4 pagi, kalau tidak Ramadan lah, gelak lemak Ramadan ni 3-4 pagi baru cerah nak sahur tu. Kalau tidak gelak lemak lagi, dia sore 3-4 pagi cerah dah. Kuatnya orang panggil semaya malam. Lalu bila dia beranggapan dia banyak amal ibadat, orang lain kurang berlaku amal ibadat, dia anggap orang lain kena go balik awal lagi. Bahkan kalau tengok orang tu tak aja tengok semaya, ahli neraka dah ni. Selalu. Itu orang panggil orang yang muknit, orang yang memutuskan orang lain daripada rahmat Allah. Karena dia rasa dia banyak ibadat, banyak ilmu, banyak ibadah. Maka ketika itu dia rasa orang lain ni, ahli neraka belaka ni, dia seorang ahli syurga. Itu pun orang panggil muknit. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, qala akhbarana an Zaid bin Aslam. Kata Abdullah bin Mas'ud mengkhabar akan kami daripada Zaid bin Aslam, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar cerita, anna rajulan, walaupun Sayyidina Umar cerita, pasti cerita ni sebenarnya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu dah. Tak kira Sayyidina Umar nak rekod sendiri. Macam kita duduk semaya tarawih tu. Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Ya dah tu. Hak 20 rakaat tu hak Sayyidina Umar tengok Nabi buat dah tu. Bukan hak dia rekod sendiri. Hak dia kata bid'ah yang baik tu bukan hak 20 rakaat. Hak dia hipung manusia letak seorang tu imam. Ubay bin Ka'ab, kalau tak silap, Ubay bin Ka'ab. Hak tu dia kata ni'matu bid'atu hadhihi. Molek bid'ah ni. Sebab zaman Nabi tak gitu. Zaman Nabi semaya 2 hari, lepas tu Nabi tak keluar masjid. Sebab apa? Manusia semakin ramai ikut. Bila Nabi tak keluar masjid, pagi-pagi Nabi kata, bukan aku tak tahu, sahabat mari duk beripung, aku tahu. Tapi tidaklah yang menegah ke aku keluar ni, melainkan aku bimbang takut Jibril turun, perwajib ke semaya tiap-tiap malam Ramadan. Maka beratlah atas umat aku ke dia hari. Itu. Nabi ni Raufur Rahim. Kasih belah dia kepada umat. Takut membebankan umat. Maka kerana itu Rasulullah tu tidak buat seperti Sayyidina Umar. Mana sepanjang Ramadan semaya seterik tiap-tiap malam. Tok tu imam sore pakai ikut siapa habis Ramadan tak gitu. Nabi keluar, Nabi tak keluar, Nabi keluar gitu. Umar moga bukan Nabi. Tak ada wahyu dah turun. Maka kerana itu Umar tu hipung tak sore tu imam. Sahabat tak ada ingkar 20 rakaat. Berarti ijma' sukuti. Sepakat sahabat bahawasanya hak Nabi buat 20 dah. Itu tu. Macam mana orang lah ni boleh kata, awak semaya tarawih berapa rakaat? 20. Oh, 20 tu sunnah Umar. Kami buat 8 je. 8 ni sunnah Nabi. Ya. Macam dia lebih haling pada Sayyidina Umar. Sini. Kelekeh bunyi tu. Bukan marah buat 8 dah. Buat 8 tak apa. Tak ada masalah, tak berdosa. Tapi jangan cakap lagu tu. Jangan cakap hak 8 ni hak Nabi, hak 20 ni hak Umar. Pelik lagu tu. Siapa ni Sayyidina Umar ni? Umar hak Nabi kata ikutlah manusia lepas daripada aku 2 orang, Abu Bakar dengan Umar. Ja'alallahu ala lisani Umar haqqan. Allah menjadikan di atas lidah Sayyidina Umar tu kebenaran. Kalau ada lagi Nabi setelah daripada aku, Umar tu layak jadi Nabi seperti Harun dengan Musa. Padahal tu banyak hadis-hadis pujian kepada Umar. Tiba-tiba dia lebih haling pada Umar. Dia hidup pada 20-22 dah lah lebih kobi. Itu ni. Hebat dia lagi. Hak 8 ni hak Nabi, hak 20 tu hak Umar. Ke bunyi lekeh ke hak Umar. Nabi dengan Umar mana lebih? Buat soalan gitu pula. Nabi lah lebih pada Umar. Kan buat 8 lah lebih. 20 kurang Umar aja. Ya. Jangan cakap lagu tu dah.
Kita nak buat lapar, buatlah. Tak ada berdosa, tak ada masalah gapo. Engko kita penat esok nak kerja, buat lapar, buat tak masalah. Lepas tu, hak 20 tu hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak hadis kata maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazada fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan ala 11 rakaatan. Hak Sayyidina Aisyah kata aku tak pernah lihat Nabi menambahkan dalam bulan Ramadan di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Itu hadis tu muhtamal. Nususul muhtamal tulsqatu anil istidlal dia bang. Nas yang muhtamal tidak boleh berdalil. Sebab apa? Sebab hadis tu tak cerita semaya gapo hak Aisyah tengok Nabi tak tambah tu. Semaya gapo? Banyak semaya ni. Bukan sekarang. Lagi pula dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Semaya gapo hak ada di luar bulan Ramadan dalam bulan Ramadan. Tarawih ada di luar bulan Ramadan? Tak ada. Hak ada dalam bulan Ramadan di luar Ramadan apa? Witir. Maka witir sebanyak-banyak 11 rakaat. Betul tak? Tu. Maka ulama kata, ni tanggung hadis ni witir. Nabi tak tambah lebih daripada 11. Sama ada Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Begitu. Kita hak tanggung hadis tu sebelah ni, 8 tarawih, 3 witir. Kalau kira dari segi lurah, tak tepat dah. 8 rakaat tu tak panggil tarawih. Sebab tarawih ni 4 rakaat, 2 salat, 1 rehat. Mana 4 rakaat, 2 salat, tarwihah. 4 rakaat, 2 salat, tarwihatani. 4 rakaat, 2 salat, baru tarawihah. Barulah tarawih. Lebih daripada musanna jadi jamak. Jadi tak ada masalah. Nak buat lapar, buat. Tapi jangan kita kata, hak lapar ni lah hak Nabi. Hak 20 tu, hak Sayyidina Umar je. Lekeh bunyi tu ni. Mekah sampai lah ni 20. Lagi pula semaya tu sunat. Duduk pun boleh. Mampu berdiri nak duduk pun tak apa. Kita pelik. Tak mampu berdiri, pakai duduk langsung. Tubik lalu. Itu kan rugi lah gitu. Baik. Jadi Sayyidina Umar cerita ni, pastilah cerita ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Anna rajulan, bahawasanya satu orang laki-laki kana fil umamil madiyati. Dia ni setengah daripada umat-umat yang terdahulu. Yajtahidu fil ibadati. Bersungguh-sungguh rajin dia pada ibadat. Orang lain semaya itu paling terik hitam ya tak ada air. Dok pun berasak ya, dia dok berapi tu lu keluar api kuatnya semaya. Itu ni. Itu yajtahidu fil ibadah. Wa yushaddidu ala nafsih, dan bersangatan ekstrim dia di atas nafsu dia. Orang lain buka puasa makan juga sepinggir ke 2 pinggir 6 buah nasi. Dia dak sebutir wah kemo belah 2. Separuh tu makan buka puasa, separuh lagi sahur kat. Kuat lawan nafsu ni. Hebat dia. Banyak ibadat, kuat lawan nafsu. Tetapi kata Sayyidina Umar, wa yaqnatun nasa min rahmatillah. Padahal dia membutuhkan manusia lain daripada rahmat Allah Ta'ala. Manusia lain tu neraka belaka, ahli neraka lah, macam-macam. Kenok gula balik awal, popok neraka belaka. Itu. Ada jenis orang lagu ni. Sebab dia anggap dia tu banyak ibadat. Dia ni ahli solah. Orang yang baik. Mesti yang akan masuk syurga. Syurga milik dia. Itu dia ni. Itu lagu tu. Kemudian kata Sayyidina Umar, summa mata, kemudian dia mati. Bila dia mati, faqala rajulu ya Rabbi mali indaka. Bila dia mati, dia pun tanya Tuhan. Ya Rabbi, hei Tuhanku, mali indaka. Apa balasan baik aku di sisimu? Apa lawak amat ibadat kuat ni, tak okey lah, tak dapat balasan baik. Kita hok malah wa amat ibadat ni pun minta dengan Tuhan nak ke syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La peka pun minta jugalah. Ini biarlah la peka pun. Ya Allah, aku nak redamu, syurgamu, aku nak berlindung daripada murkamu, nerakamu. Setara malah kita pun nak syurga, tak ambuh neraka, betul tak? Apatah lagi orang rajin lagu ni. Pasti dia harap balasan baik daripada Allah. Tiba-tibanya Allah Ta'ala jawab, faqalallahu ta'ala lahu an-naru. Allah Ta'ala jawab bagi orang tadi, laki-laki abid tadi, balasanmu neraka. Lagu mana kira-kira kalau kena kita? Kalau kena kita pada demo kita ni malah wa amal ibadat, maksiat pun rajin. Ni. Hak tak buat pun kita titik LU nak buat. Hak buat dah tak taubat-taubat. Kalau Tuhan kata mu neraka, pada dah ya Tuhan. Ni tapi aku takutlah kau neraka tolong apalah.
Kalau kita, kerana kita ni malah buat amal ibadat, rajin buat maksiat, rajin menyia-nyia ke masa. Ni orang ni buat rajin amal ibadat kuat ni. Tiba-tiba bila dia tanya Tuhan gapo balasan dia, Tuhan jawab neraka. Allah. Boleh rasa tak lagu mana? Luluh jiwa. Rasa gila, rasa bengong, rasa tak ni? Oh. Sia-sia rasa sebelum buat amal ibadat ke mana. Lalu dia tanya Tuhan, qala ya Rabbi fa aina ibadati wa ijtihadi. Dia kata, "Hei Tuhanku, fa aina ibadati wa ijtihadi?" Ke mana habis ibadat aku, mujahadah aku? Banyak mula tu aku duk amal ibadat. Ke mana habis ibadat aku, mujahadah aku? Ke mana habis? Nak kau nak balas aku neraka nah. Tak layak ke aku dapat syurga-Mu? Banyak ibadat aku buat mula. Aku sungguh lawan nafsu aku mula. Lalu Allah Ta'ala jawab, faqala Allah Ta'ala inna kunta taqnatun nasa min rahmati fid dunya. Sesungguhnya mung ni, katanya Tuhan, adalah mung ni taqnatun nasa. Mung memutuhkan akan manusia lain min rahmati fid dunya, daripada rahmatku ketika mana hidup di dunia. Fa'ana, maka aku, kata Tuhan hari ininya, aqnatukal yauma min rahmati, aku putuhkan engkau pada hari ini, hari akhirat daripada rahmat aku. Allah. Ini. Maka sebab tu kita jangan duk pandai orang tu, orang panggil ahli neraka kau apa jangan. Kita tak tahu hujung jatuh orang tu baik ke jahat ke dan sebagainya. Hendaklah kita tu husnuzan ma'a ibadillah wa su'zan binafsihi. Kita jahat seka dengan diri kita sendiri, kita baik seka dengan manusia lain. Itu hak dituntut. Kalau kita terbalik, diri sendiri kita baik seka. Betul tak? Mesti saya ahli syurga kot. Baik seka dengan diri sendiri. Orang lain kita jahat seka. Tengok muka macam ahli neraka. Pakai seluar pendek. Kayak kita lagu tu kan? Jahat sengka dengan makhluk tu tapi baik sengka dengan diri sendiri. Hak dituntutnya kita jahat sengka dengan diri sendiri, baik sengka dengan makhluk Tuhan. Lagu mana Ustaz nak dapat baik sengka dengan makhluk Tuhan, jahat sengka dengan diri sendiri? Kata ulama arif billah, wali-wali Allah, dia kata kalau kita nak dapat sifat ni, kita kena tadabbur ayat Allah Ta'ala firman, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah yang mengeluarkan malam yang ada di dalam siang dan siang yang ada di dalam malam. Itu. Jadi manusia ni kalau kita tengok dia muka gelap, gelemak, zulumat dengan dosa, anggaplah dia tu seperti malam. Yang mana malam Allah Ta'ala kata di dalamnya ada siang. Malam di dalamnya ada siang. Bermakna kita tengok orang tu walaupun jahat bagaimanapun, kita baik seka. Barangkali ada kebaikan-kebaikan ibadat yang dia kerjakan di dalam sembunyi-sembunyi yang kita tak tahu. Seumpama diri dia tu malam, ada di dalamnya siang. Sebaliknya kita ni seperti siang. Dengan serubainya, dengan jangguknya, dengan celoknya, dengan sugi kiri kanan telinga, wasabah balut tekok jubah 2-3 lapis, lerek habis tai lembu tai ayat. Apa hebat apa orang. Piyah tak cabut atas kepala, masuk bila air nak mandi pun piyah ada lagi kuat aja kita. Seperti siang kita ni. Tetapi Tuhan kata di dalam siang adanya malam. Artinya kita walaupun berupa seperti bercahaya, tetapi kita tahu kejahatan apa yang kita kerjakan dalam sembunyi-sembunyi. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah lebih tahu apa yang ada di dalam rumah dia. Baik. Itu cara kita nak husnuzan ma'a ibadillah wa su'zan binafsih. Ingat gitu semua. Ambil iktibar siang dan malam. Di dalam malam ada siang, di dalam siang adanya malam. Gitu. Kemudian katanya muallif rahimahullah, ruwiya diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sikit lagi dah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, bahawasanya ada satu orang laki-laki, lam ya'mal khairan qattu illa tauhida. Ada ceritanya Nabi cerita ada satu orang hamba Allah tak pernah buat langsung amal kebajikan. Tu. Lam ya'mal khairan qattu, langsung tak pernah buat. Illa tauhida, melainkan dia percaya Allah tu satu.
Maknanya tak pernah buat amal kebajikan, artinya buat amal kejahatan. Langsung tak pernah buat amal kebajikan. Jahat tak jahat dia. Nah, falamma hadarahul mautu, maka tak kala mana tiba kematian. Maknanya dekat-dekat sakit nak mati, dia tahu kata aku ni nak mati dah dengan sakit ni. Qala li ahlihi, dia pun royak kepada ahli keluarga dia, pesan ke ahli keluarga dia. Dia kata mana? Idza ana mutu, apabila aku mati nanti, fa ahriquni bin nari, mubakar tubuh aku dalam api. Engkau ya jahil ke? Dia tak tahu. Orang tanah ya dak bakar apa Hindu. Bakar dalam api dia kata. Lepas bakar hatta tad'uni ramadan. Mubiar ke tubuh aku tu jadi abu. Sampai jadi abu, hacul lebu jadi abu. Lepas tu summa zaruni fil bahri. Kemudian mau buai abu aku ke laut. Jangan buai langsung, jangan buai terus jangan. Tapi buai tu fi yaumin rihin, pada hari angin bertiup kecil. Mu tengok dulu angin tu bertiup kecil ke tak? Kalau bertiup kecil, lepas abu tu bum kabur. Itu. Fa fa'alu. Moga ketua keluarga pun jahat. Ahli keluarga jahil lah. Fa fa'alu. Ahli keluarga dia pun buat sungguh. Dia mati, ahli keluarga dia bakar jadi abu, lepas ke laut, tekangin tiup kencang. Faizan, maka tiba-tiba huwa laki-laki tadi fi qabdatillah, di dalam genggaman Allah. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala tanya dia. Tuhan tanya ke mana? Ma hamaluka ala ma fa'alta? Ma hamaluka ma fa'alta? Apa yang menyebabkan mustereh siapa mu buat lagu ni? Gitu. Apa yang menekankan kamu siapa mu suruh orang buat lagu ni pada jasadmu? Mustereh apa? Jawabnya laki-laki tadi, qala ar-rajulu ma khafataka ya rabbi. Aku buat lagu tu, aku pesan keluarga aku supaya bakar tubuh aku abu buai ke laut. Ma khafataka ya rabbi. Karena takut kamu. Takut berdoa. Takut sangat-sangat. Dah tak pernah buat amal langsung. Kalau kita ada gak mai Jumaat balik aku. Ni. Kakak dah mati tu, ya Allah aku ada juga mai Jumaat, ya Allah apalah dosa aku, ya Allah aku hamba-Mu yang hina yang lemah. Ni tak ada langsung nak harap gapo ke tu. Batu yang kata aku takut sungguh, aku minta bakar tu aku. Cedenya tak jumpa lah dengan kamu ya. Bila bakar hasil lebu tu tak ada lah akunya. Dah. Engkau je jahil kan? Ingat kau tak jumpa dengan Tuhan dah tu ni. Ingin jumpa pula. Bila dia jawab kata aku takut kamu itu Tuhan. Nabi kata faghfara lahu biha. Maka Allah Taala ampun laki-laki tadi dengan sebab takut dia kepada Tuhan. Wahwa padahal laki-laki tadi lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah. Tak pernah langsung buat amal kebajikan melainkan tauhid saja. Mana percaya Tuhan tu sah. Allah. Banyak lagi kisah-kisah zaman Nabi Musa pun ada. Orang anggap dia tu pasik. Siapa kau mayat dia tu orang buat dia tu siapa? Zibalah. Sebab apa? Jahat sangat. Rupa-rupanya waliyun min awliyaillah. Nabi Musa diperintah untuk diurus tajhizil mayit. Sebab apa? Sebab ada rasa hina diri. Saya kepada orang soleh, kasih kepada ulama. Itu. Maka perkara-perkara begini yang sangat penting juga untuk kita ambil Jumaat, supaya kita ni tidak termasuk daripada mereka yang muknit, mereka yang putus rahmat daripada Allah, atau memutuhkan orang lain daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang kita duduk ni, yang mana awal-awalnya rahmatun khassatun minallah. Ada rahmat khusus yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita di awal-awal Ramadan bagi orang yang mempunyai basirah, penglihatan mata hati yang jelas, maka dia akan dapat rasa bahawasanya ada rahmat yang khusus Allah Ta'ala kurniakan kepada umat manusia di awal-awal Ramadan. Maka rahmat ni hendaklah kita rebut peluang, dan jangan kita putuskan rahmat ni daripada diri kita, dan jangan kita putuskan rahmat Allah Ta'ala ni daripada hamba-hamba Allah yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang ar-rahimu yarhamukumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mengasihi manusia, rahmat manusia ni dikasihi oleh Tuhan yang Maha Rahmat. Maka kasihilah olehmu kepada siapa yang ada di bumi, nescaya akan dikasih akan kamu oleh malaikat-malaikat yang berada di langit. Jadi sebelum daripada kita berhenti ni, hamba ada sedikit untuk nak war-war.
Nah, pondok ambo di Sungai Buloh tu. Nah, alhamdulillah telah pun berjaya beli 2 ekar tanah dan diwakafkan di atas nama pondok dan telah selesai dah orang panggil urusan tanah, tukar nama dan sebagainya dan telah selesai dah orang panggil sodok rata tanah dan sekarang ni kita nak menuju ke arah membina komplek pondok yang ada di dalamnya masjid, asrama pelajar, pondok-pondok dewasa orang tua, nah, dan juga rumah guru dan sebagainya, koperasi, maktabah dan sebagainya, banyak lagi lah. Yang mana semua tu menelan belanja sebanyak 9,434,952 ringgit Malaysia. Ambil perekahnya 9.5 juta lah. Nah, semua sekali. Daripada sekalian jumlah 9.5 juta ni baru ada 30,000 je. Jadi pada tengah hari ni, bulan yang berkat, nah, bulan yang dilipat kali gandanya, ada peluang untuk berwakaf. Di belakang sana pelajar pondok ambonya ada siap dah. Nah, kita buat jual bata. Jual bata. Asal nak buat jual tapak tapi mahal. Jual tapak ni 100 tapak. Jadi takut orang tak mampu 100 lah ni. Nah, zaman-zaman Ka'ak lah ni. Jadi orang minta kontraktor kira kecil lagi. Jadi jual beli bata. Bukan bata sajalah. Pasir, seming, besi ke apa masuk habis lah. Istilah dia. Jual beli bata. Jadi jatuh kos bata tu RM20. Jadi siapa yang nak wakaf RM20, boleh pergi ke belakang nantinya. Ada CJ kita siap kan. Nak CJ tu tak ada gapo saja kenang-kenangnya. Ada muka ambo situ boleh sipai taruh dia tu ni. Tu je lah. Ingat baik jumpa. Ustaz ni buka pondok mula ni. Ada tak pondok tu dah. Gitu je lah. Jadi RM20 paling kurang. Nah, kalau nak lebih, alhamdulillah. Ada orang tu dia hala 100. Artinya dia wakaf 5 bata. Nah, tu gitu je lah. Jadi atas siapa-siapa nak berwakaf berapa banyak pun dipersilakan. Kemudiannya kalau kurang daripada RM20 lagu mana Ustaz? Tak ada peluang lah saya nak buat amal jariah juga. Tak ada. Ada tabung kita siapkan di belakang. Tabung tu untuk wakaf juga tapi kurang daripada bata. Pasir kau seminggu ikutlah. RM1, RM2, RM3, RM5. Boleh sumbak juga dalam tabung. Jadi hamba harapnya mudah-mudahan doa jugalah. Hari Jumaat, hari mustajab doa. Mudah-mudahan lepas raya ni pondok ambonya boleh dah berjalan untuk pembinaan pondok insya-Allah. Itu saja, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.